saya nampak Coach Has banyak berubah ke arah kebaikan dan saya bersyukur sangat. Sebenarnya saya kenal Coach Nick dengan masuk Zoom tu sebab kita dulu tiba-tiba semua MCO masuk Zoom kan, masuk dan kelas Power of Now Coach Nick. Di situ saya nampak Coach Nick ni banyak tahu dengan ilmu tasawuf. Coach Nick ni dia ada ilmu tasawuf yang saya tahu dan sebenarnya saya dulu belajar tapi baru jalan. Jadi saya ingat memang Allah temukan saya dengan Coach Nick ni supaya saya teruskan perjalanan mencari ilmu ma'rifatullah, mencari makrifat Allah ni. Dan Alhamdulillah bila saya jumpa dengan Coach Has, setiap kali Zoom pun saya nampak Coach Has makin lama makin ke arah mencari Allah, tauhid, hidayah. Saya rasa Allah pun bagi hidayah pada Coach Has dengan Coach Nasir. Dan IoT kali ni amat berbeza. Siapa WLC yang dalam ni masuk, saya rasa IoT kali ni amat berbeza. Banyak lebih kepadakan kita dengan hubungan kita dengan Allah sebenarnya. Okay? Saya dapat ilmu ni daripada seorang ustaz juga. Kita ni apa yang kita buat, gerakan yang kita buat semua adalah dengan izin Allah. Yang ini Coach Has pun dah cakap. Kalau kita nak buat 5,000 case sangat, kita memang nak, tapi Allah tak bagi lagi. Kita jangan kata kita ni, jangan benci diri sendiri sebab kita kata kita tak buat ke apa ke, tapi memang Allah belum rezekikan. Kita kena yakin itu bukan rezeki kita. Tapi kita jangan, bila kita dah bagus, jangan bajet bagus lah maksudnya. Jangan rasa yang itu kita yang buat. Sedangkan itu semua juga adalah izin Allah. Betul kata Ustaz, baik atau buruk segalanya semuanya dengan izin Allah. Allah nak bagi, dia nak ambil, dia boleh ambil at any time. So kita kena sentiasa bertauhidkan apa yang kita buat ni semua memang dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Dengan izin Allah. Tanpa izin Allah jangan katakan kita nak boleh buat 5 atau 10 KBP. Kita nak makan minum pun tak boleh. Apatah lagi nak kita nak bercakap, kita nak bergerak. Kak Tini yang sihat. Selama hari ni sihat. Allah bagi Kak Tini kesihatan. Allah cabar sikit. Kak Tini tak boleh sujud semula sebab sakit lutut. Kak Tini sedih tapi Kak Tini cakap tak apa. Allah bagi Kak Tini cuti. Kak Tini masih pergi The Star, masih lagi pergi Tim Arizi punya gathering. Lepas tu Kak Tini sebenarnya tak nak pergi hospital, kalau boleh nak membaik dengan nutrition saja. Tapi hari Khamis malam Jumaat Kak Tini demam menahan sakit. So hari Jumaat decide pergi, doktor masukkan dalam hospital, bagi Kak Tini rehat 2-3 hari. Kak cakap Kak Tini ada training lah. Kak Tini cakap macam kita, hati kita di IoT sebab kita the first one bayar untuk masuk IoT. IoT. Tapi Allah halakan juga ke hospital supaya Kak Tini makin sihat lah, supaya Kak Tini boleh sebenarnya sujud kepada Allah tu, nak berbisik pada bumi Allah tu lebih kuat daripada kita sakit. Sebenarnya setiap kali kita sujud tu kita boleh berbisik pada bumi supaya Allah tahu kita sebenarnya hina. Masa kita sujud tu, muka kita kat mana, bontot kita kat mana. Bontot kita atas daripada muka kita. Maknanya kita betul-betul merendahkan diri pada Allah masa sujud tu. Kak Tini memang terkesan juga dengan IoT kali ni. I will try my best to do all out. Kak Tini nak buat apa je kat rumah ni selain daripada sharing? Itu je. Kita boleh buat everything online. Kadang-kadang posting ni, Kak Tini selalu memilih posting sebenarnya. Kak Tini tak nak post orang yang tak tutup aurat. Sebab walaupun dia bukan seagama dan sebangsa dengan kita, tapi dia masih lagi umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan hidayah. Kalau kita share juga gambar dia yang tak bertudung ke, walaupun dia orang putih kan, sebenarnya tanggungjawab kita menyedarkan dia. Kita duk share benda tu macam tak cakap lah, bocor. Kita masih lagi duk sharing benda yang lara lah kalau orang kata. Jadi risau juga sebenarnya. Kat sini banyak sharing kartun-kartun je lah nak buat macam mana. And then wordings is very important jugalah. Nak show off diri sendiri. Kita ni makcik-makcik nenek-nenek satu. It's rasanya macam tak appropriate untuk orang yang berusia macam Kak Tini ni untuk show off benda-benda macam ni kan. Kita jaga
usia kita sepadan dengan usia kita, yang tak boleh nak huha-huha lah maksudnya kan. Ni Coach Has pun nak cakap jangan nak gelik-gelik lah, gelik-gelik siap korang. Coach Has warning kan. So warning tu pun warning lah, tapi kita sedar diri, sepatutnya kita sedar diri lah. Tapi sebenarnya dalam grup ngaji ni 146 orang yang dalam ni semua insan yang terpilih. Kak Tini boleh bayangkan kalau 146 orang, 45 orang ni dapat 1,000 orang daripada berjuta orang yang ada dalam dunia ni. Allah izinkan korang dapat 1,000 orang yang aktif dengan kumpulan korang. Semua orang dalam ni boleh je bina masjid, bina madrasah, bina Darul Widat yang lain. Hari ni Ustaz Fuad tak masuk. Saya pun macam terkesan sangat mak saya dekat sana. Pasti kita boleh bina macam-macam. Kita boleh adakan bot dalam keadaan macam ni, kita boleh adakan bot. Kita boleh adakan 4-wheel drive. Siapa nak ambil. Sebab kita tak bawa apa yang ada di dunia ni ke akhirat. Gunalah apa yang ada di dunia ni supaya menjadikan dia rezeki kita di akhirat. Itulah kadang-kadang kalau kita tak dapat di sini, it's okay. It's not here, it's not later. It's not later, it's there. Kalau kita buat baik hari ni, sementara sepatah doa je, ya Allah ya Tuhanku, kau selamatkanlah orang-orang yang terlibat ni, pemudahkan urusan, itu je. Pada saya, orang yang saya doa tu saya tak nampak siapa dia, kita tak ada attach dengan dia. Maknanya kita tak ada akan dapat memanfaat dia tak dapat beri kita apa-apa manfaat pun. Tapi doa tu free. Saya rasa doa tu free. And Kak Tini doakan semua you all hari-hari Kak Tini bagikan Al-Fatihah pada semua budak-budak kelas ngaji. Saya tak kenal siapa-siapa yang saya tak pernah kenal lah. Tapi you all kenal Kak Tini sebab Kak Tini selalu bercakap. Kadang-kadang I tak kenal siapa yang tu. Betul semua dekat get the staff. Kak Tini Kak Tini. Orang kenal Kak Tini because I do talk dalam group ni. Kalau Kak Tini tak cakap, korang tak kenal Kak Tini siapa pun. Tapi Kak Tini doakan semua orang dalam ni because everyone dalam ni is to Kak Tini is very special. Allah letakkan you all kat sini bukan sebab you all nak duit ataupun apa, tapi you all nakkan ukhuwah tu, silaturahim tu, dan Kak Tini yakin setiap patah perkataan yang keluar daripada Al-Quran yang kita baca tiap-tiap hari, hari Isnin, Rabu, Jumaat tu, Allah jentik you all. Jentik you all. Mungkin bukan hari ni you all nak sedar. Esok. Mungkin bukan besok, lusa. Percayalah rezeki Allah tak ada due date. Yang ini Kak Tini belajar daripada Coach Has. Kita tak ada due date. Kita nak buat baik, hari ni buat baik, tak apa, buatlah. Esok nak buat baik, buatlah. Kita tak ada due date nak buat baik. Buat aja. Jadi macam sekadar membacakan Al-Fatihah kepada semua grup ngaji pada Kak Tini, it's free. And Kak Tini baca sekali, it's for all. Bukannya kena baca sampai 146 kali untuk setiap nama yang ada. Kita baca, niat kita ikhlas. Tak ada attachment. Kita tak ada attachment dengan apa yang kita nak. Maknanya Kak Tini nak apa ya? Kak Tini nak kaya, nak buat apa ya? Kak Tini bukan jenis yang beli handbag mahal-mahal. Tapi bayangkan maksud, duduk bilik yang cantik. Saya dapat rasa meremang cakap, if I were to stay in the same room, maksud pinjamkan mata dia untuk kita tengok apa yang dia dapat. Kita one day boleh dapat baik dan lebih baik daripada dia. Sebab apa yang maksud dapat hari ni, 10 tahun akan datang, takkan ada benda yang sama. Mungkin benda yang lain, no, they refurbish and maybe better. Whatever is behind my back, it's what I dream of, kan? Mungkin satu hari Allah bagi juga apa yang Kak Tini nak, yang belakang ni, gambar Kak Tini ni. Lepas tu mungkin dia akan bagi lebih baik daripada yang ni. Sebab yang ini tak wujud masa depan. Cuma kita bayangkan je. Jadi Allah akan bagi apa yang kita nak saja. Kalau kita tak nak, memang Allah tak nak bagi. Kata kau tak nak, kau apa bagi. Misal kata kalau Kak Tini balik semalam daripada hospital, dalam kereta Kak Tini WhatsApp dalam grup, minta diorang tolong kumpulkan baju, minta diorang tolong kumpulkan whatever is need dalam untuk orang untuk orang banjir, kan Kak Tini cakap. Dalam grup tu memang Kak Tini leader lah, sebab Kak Tini create that group dalam taman Kak Tini ni. Saya cakap siapa yang boleh buat. Dia seorang tu memang ada kerja, dia memang membantu orang-orang miskin dan inilah susah kan.
So dia kata boleh, siapa nak hantar baju semua hantar. Dia kata boleh hantar kat rumah dia. Lepas tu ada seorang lagi, Kak Tini, saya kutip bantal selimut dengan toto je. Okey, siapa dah ada bantal, toto dengan selimut hantar rumah dia ni. Kak Tini yang arahkan dia orang semua. Okey, Kak Tini dah ada 50 dah, saya hantar dulu. Dia pergi dekat tempat pengumpulan tu, ada 370 kepala yang nak perlukan bantal. Lepas tu dia kata tak apa, ada lagi orang hantar kat rumah dia. Maknanya tak sempat dia ambil yang itu, orang lain pun hantar. Dia kata tak apa, insyaAllah cukup. Allah bagi kita rezeki memang cukup. Jangan kata tak ada. Kalau misal kata hari ni kita tidur tidak berbantalkan bantal, tapi kita ada lengan dan tangan untuk berbantalkan tangan dan lengan. Itu rezeki kita malam tu. Kita tak tahu besok kita tidur atas katil empuk macam mana maksud yang tidur hari ni. Why not just flow je dengan life kita. Tak payah fikirlah esok nak makan apa. Sedangkan malam ni kita nak makan apa pun tak tahu. Duk sibuk nak makan chicken chop. Last shake juga. Kalau kita sibuk-sibuk nak shake, tiba-tiba shake kita pula tertinggal. Kita dah kat luar. Tak juga makan shake, makan benda kat luar. So kita tak boleh ramalkan apa kita nak makan malam ni. Yang ini Kak Tini belajar daripada anak Kak Tini tau. Dia kata, Mom, dia kata, you don't know what's gonna happen next 4 years about my life. Saya takkan tahu apa jadi pada umur dia bila 4 tahun akan datang. Peluang dia dapat hari ni. Kata. Masa tu dia nak buat video untuk satu projek yang besar lah. Dan dia masa tu dia student. Kita, mak kan anak tengah belajar. Memanglah kita larang dia buat benda tu. Dia cakap kalau saya habis belajar 4 tahun nanti, saya takkan dapat peluang hari ni. Saya fikir, saya istiharah, saya tengok anak saya tak happy. Allah tenangkan jiwa saya, let him go. Bagi dia pergi. Dia buat, dia berjaya sampai hari ni jadi videographer, copywriter semua yang baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Dia masih lagi boleh dapat projek walaupun dia tak belajar tinggi. Maknanya dia tak pernah minta saya duit RM1 pun untuk projek dia. Dia sekolah pun dia tak pernah minta saya duit buku. Dia belanja, semua dia buat sendiri. Jadi dia rasa macam masa sekolah tu dia buat video, dia boleh buat videografi, dia banyak kontak. Pada saya dia satu insan yang dia nak, dia akan buat. Jadi saya belajar dari dia, kalau saya nak, saya kena buat. Kalau you all nak, you all kena buat. Saya tanya dia duduk dekat rumah, dia beli macam, bukanlah beli, dia sewa satu apartment, di situlah dia kerja dengan dia punya intern, lepas tu di situlah office, di situlah tidur. Saya tanya dia tidur macam mana, ada tilam, ada katil ke? Kenapa fikir pasal tidur sedangkan kita nak kerja? Kalau kita masih tidur enak di atas tilam yang empuk, kita tak fikir kita susah sekarang. Bila dia susah kat luar, dia tahu macam mana nak survive. Kita takkan tahu zon susah tu kalau kita tak masuk dalam zon susah. You all pun semua kena faham yang itu. Kalau kita tak di zon yang susah, kita takkan tahu kesenangan tu, nikmat dia macam mana. Dia tidur, dia kata kalau dia tidur atas tilam yang empuk, esok pagi belum tentu dia nak bangun. Pada dia lah kan. Dia ajar saya. So saya cakap okey. Maknanya memang kita kena keluar daripada comfort zone. Di situlah kejayaan kita ada sebenarnya. Macam Ustaz cakap, kejayaan kita ada di dalam bungkusan yang orang hantar. Kalau kita tak nakkan bungkusan tu, kita tak dapat isi dia. So, musibah sebenarnya blessing in disguise, kata orang putih. Cakap Melayu apa tolong carikan. Blessing in disguise maknanya nikmat yang diselaputi oleh telah satu bencana yang Allah bagi. Tapi Ustazah Asma ada cakap dalam hadis ada cakap kesabaran yang paling tinggi adalah when you terima satu musibah, di situ you mula tenang. You tenang, you tak gabra apa macam Ustaz Man cakap, you tak ada kelang kabut, you tak ada anxious, tak ada apa, you tenang. Dan Alhamdulillah ya Allah, aku terima dugaan ni. Tapi ada satu lagi di ada side yang cakap, Allah bagi kau dugaan, kau terima dugaan ni, jangan harapkan balasan. Sedangkan Allah dah bagi kau kekuatan, jangan harapkan balasan Allah selepas tu. Kau siapa nak minta Allah balas? Kak Tini dengar tu pun Kak Tini takut. Faham tak? So, Allah bagi kita kekuatan untuk satu musibah. Dan tapi kita pula minta balasan dengan musibah yang dia dah bagi kepada kita.
kau siapa nak minta aku balasan? Maknanya kita mintakan pahala dengan apa yang Allah dah bagi kita kebaikan. Kak Tini dengar tu pun kata, ya Allah, kita ni banyak minta dengan Allah. Ya, kita boleh minta sebenarnya, tapi dalam keadaan yang sedar sebenarnya kita ni yatim yang Allah sentiasa mengirimkan kita orang keliling kita untuk kebaikan kita sebenarnya. Kita sebenarnya yatim, anak kita dilahirkan yatim dan kita dilahirkan daripada satu lubang yang hina sebenarnya. Betul. Semua orang datang daripada situ. Dia bukan, tempat tu bukan bersih sebenarnya, tapi Allah nak suruh kita kembali kepada dia. Ingat dia mana kita pergi. Kalau ada musibah, kita ingatkan Allah di depan musibah tu, musibah dalam tu Allah. Allah ada. Kita Allah ada. Tak payah nak fikir banyak sangat. Kalau kita banyak fikir, kita tak terfikirkan. Kenapa tiba-tiba hari ni Mak Su tiba-tiba jadi executive president team, sedangkan dia dulu duduk rumah. And saya tak boleh bayangkan Mak Su merayau-rayau tak tentu hala, dalam keadaan yang tak sedar diri juga. Masa tu kan Mak Su cerita, saya sebenarnya sedih. Mak Su cerita tu, saya sedih. Saya bukan macam Mak Su. Saya tak ada senasib Mak Su. Saya mungkin tak dapat sebaik Mak Su kalau dalam keadaan Mak Su masa tu. Jadi kan dalam grup ni ramai lagi yang ada cerita masing-masing. Ada 142 cerita yang tak sama dengan each other, tapi kita berkongsi supaya kita menaikkan semangat antara satu sama lain. Tengok Nini cukup. Very simple girl. Pada saya, she's very simple girl. Dia very happy go lucky je. Ada problem tak? Ada problem, jalan. Buat je apa. Ni tak ada banyak fikir. Sebenarnya kalau kita banyak fikir lagi menyusahkan hidup kita sebenarnya. Kalau kita banyak fikir. Redha je dengan apa ada. InsyaAllah dapat pahala lah. You semua boleh buat. You dalam ni semua PT Aida, PT Nora, whoever you all, semua PT Karisma, semua PT dalam ni. Pada saya, Allah pilih you all dalam ni memang untuk you all tempuh dapat benda tu. Dapat bila masanya kadar dia ikut pada usaha kita sebenarnya. Kadar yang kita dapat tu memang kadar yang kita usahakan. Saya tak boleh imagine Ustaz Man dalam masa 6 bulan tiba-tiba naik millionaire team. Betul tak? Sebab dia naik sama-sama get to 5RO bersama dengan Coach Ariza. After 3 months dia naik millionaire team and Coach Ariza still tak. Betul? Tu Allah akan bagi sekadar apa yang Ustaz Man pernah buat. Mungkin tak, Coach Ariza tak dapat lagi, mungkin ada Allah tahan, mungkin yang kita tak tahu apa alasan Allah tak bagi pada dia. Tapi saya sedih tengok Coach Ariza. Saya doakan supaya dia cepat-cepat naik PT, cepat-cepat naik millionaire team ni, sebab kalau Coach Nur Azman dan Karisma boleh buat, why my coach tak boleh buat? Maknanya saya dengan bawah ni tak berusaha sesungguh-sungguhnya untuk dia naik. Jadi saya nak naik balik, nak cari jalan supaya kita buat sama-sama supaya dia naik. Tak ada seorang insan bernama Coach Ariza ni saya tak kurus. Saya tak jumpa jalan untuk kurus dan saya tak jumpa jalan untuk sujud pada Allah. Itu yang masih saya pegang. You all patutnya bersyukur sangat dengan sponsor you all sebab tunjukkan jalan. Tak kira lah siapa. Sedangkan maksud dalam ni group dia tak kira daripada line mana. Kita semua untuk nenek kita, Mahir. Kita makan produk yang sama. Kita guna sistem yang sama. Benda semua sama. Sebenarnya kerja keras kita itulah menentukan apa-apa. InsyaAllah. Thank you Mak Su. Maaflah banyak masa. Saya tak boleh. Saya tengok Mak Su, saya macam very close and something with you yang Kak Tin rasa very attached. Kak Tin tak boleh tengok Mak Su sedih. The next time Mak Su sedih je, setiap saya pun jalan lah pergi jumpa dia dekat PD. Just nak peluk saja, bukan nak peluk je. InsyaAllah. Bukan nak pujuk ke apa, semua nak peluk. Kadang-kadang orang yang dalam keadaan sedih, dia bukan nak nasihat pun. Betul. Peluk je lah. Terima kasih Kak Tin.
Macam Shima, kita jumpa dapat peluk dia. Ya Allah, seronoknya. Betul. Hari-hari saya baca dengan Yasin untuk dia. Allah Akbar. Tanpa ada rasa apa, saya cakap, Ya Allah, Tuhanku, sembuhkanlah Shima ni. Masa Shima kena tu kan, minta nama penuh. Hari-hari saya sebut nama dia. Orang yang saya tak kenal pun dia siapa. Tapi kita tahu kawan dalam ni kena COVID. Apa ni, bangpas satu family kena pun saya baca, saya sebut nama. Saya minta nama, saya sebut nama. Ya Allah, benda tu free je. Kita buat tak bayar-bayar pun. Kan? Kita dah baca hari-hari, sebut je lah nama tu. Betul. Tak ada masalah sebenarnya. Kita kan adik-beradik saling mendoakan. Ya. Saling memerlukan antara satu sama lain. Tak perlu ya Allah balas kat sini balik pun, kat minta anak pun. Tapi Allah tahu kan, kita sayang tanpa syarat. Yang itu betul. Yang kita ajar, tanpa syarat. Malah mana yang kita dengar sekarang ni ada yang sesama, demam, kurang sihat. Ada yang sihat tapi positif. Kita mendoakan. Kita mendoakan je, be positif. InsyaAllah. Allah sayang. Allah sayang. Fikir yang baik-baik je. Fikir yang baik-baik je. Kan? Sebab kalau kita terlampau fikir sangat pun takut nanti datang dekat kita ke kan? Risau juga. Tak mau macam tu. So kita fikir benda lain. Kita kena twist, fikir benda lain. Twist, fikir benda lain. Direct your thinking. Fikir positif. Kita misalnya jumpa musibah, kita fikir macam mana kita nak cover orang yang tengah musibah. Sekarang ni tengah kutip dengan mangkuk pula. Rumah dia orang datang tu tak ada dengan mangkuk kan? Kat ni tengah dengan mangkuk, t-shirt yang masa boleh pakai, nanti kumpul hantar kat dia orang juga. Allah. Kita nak buat apa banyak cawan kita seorang je pakai. Satu cawan kita pakai tak cukup ke? Kita nak banyak-banyak cawan kat rumah. Kat dia ni duk fikir macam tu lah. Sebab apa? Kita ni usia ujung ni, saya ambil iktibar daripada mak dekat Darul Widat. Dia ada 2 Toyogo yang baju dia dengan beg satu besar. Kak, cakap kat dia, mak cukup ke baju-baju mak kat sini? Kita macam nak bagilah dia baju lebih-lebih. Tak apa, cukup. Dia kata dia cukup. Sebab apa? Bila banjir, dia stack katil 3 tingkat, lepas tu dia letak tilam, dia letak barang di atas tu. Dia kata benda tu simple, dia kata. Tak payah. Lepas tu mak pergilah dekat surau tu, tempat surau tu tinggi. Dia cakap, mak okey ke duduk sini? Okey seronok ke? Seronok. Kalau tak seronok, takkanlah banjir 3-4 kali nak duduk lagi. Pukul pula saya cakap, memanglah maknanya dia tak fikirkan apa yang dah jadi di Darul Widat tu, tapi dia fikirkan pengisian yang dia akan dapat. Maknanya dia tak boleh lamis Ustaz Puan tu. Betul. Zaz kaedah betul. Ya. Kita ni baju satu almari tak tahu nak pakai mana dah. Betul. Ini dah keluar lagi kat orang. Betul. Masya Allah. Betul Kak Tini. Saya setuju sangat kan. Banyaklah. Saya rasa banyak betul saya. Yelah umur dah 47 tahun ni kan. Banyak betul pengalaman saya. Banyak betul kan saya belajar arti kehidupan kita. InsyaAllah kan. So thank you Allah. Thank you Herbalan Nutrition. Kalau saya tak kenal dengan Herbalan Nutrition, saya tak kenal dengan Kak Tini. Thank you for everything kakak. Rasa merepang bila cakap pasal kelas ngaji. Tak pergi masuk kelas ngaji pun Allah rasa sedihnya. Kadang-kadang saya terfikir juga bila Kak Tini cakap, Kak Tini tak boleh bayangkan macam mana masa saya kemurungan, saya tak fikir, saya berjalan kaki tepi jalan gitu kan. Dan saya teringat kadang-kadang bila saya dalam ketakutan tu, saya duk membayangkan orang letak parang kat saya, orang nak tembak saya, orang nak bunuh saya dalam ketakutan. Sampai suami saya cakap apa? Sampai bila nak takut macam ni? Dia kata, jom keluar daripada bilik ni. Dia bawa saya pergi ke Aeon City, Kinta City. Itulah tempat pertama yang dia bawa supaya break the fear. Jangan takut, dia kata. Kan kita dah percaya, bukan kita yang buat jahat. Suami saya cakap. Allah ada, Allah akan bagi perlindungan. Bila kalau nanti orang lain, orang jahat nampak saya nanti. Saya cakap, tak apalah saya pakai topi ke, saya pakai topeng lah, saya cakap macam tu. Dah bukan saya yang buat jahat, dia cakap. Kalau betul orang jahat tu lalu ke ada pistol
pistol ke, dia sembunyi parang ke apa ke, yang lalu tu orang jahat tu dia tak nampak pun muka saya, dia cakap. Masa tu suami saya baru kahwin dengan saya, dia panggil, kadang-kadang terkeluar panggil Kak Su. Suami saya umur muda 7 tahun pada saya kan. Jadi kadang bayangkan dia cakap macam tu. Kalau katakan pergi dekat bandar, dia kata kalau orang jahat tu lalu makan ke, terselisih ke dengan saya ke, percayalah, dia kata Allah akan bagi perlindungan. Dia kata orang jahat tu tak nampak pun Kak Su ada kat sini. Gitu lah, macam tu lah dia cakap gitu kan. So saya sangat percaya, be positif. Jangan fikir apa yang kita tak nak. Sebab sekiranya kita selalu ulang cakap benda yang tu, nanti kita akan dapat. Gitu kan. Orang so itu setiap apa kan? Itu, macam mana? kalau kita fikir benda yang tak baik, itu yang kita zikirkan dalam kepala kita. Ya. So jangan fikirlah. Benda tak jadi pun. Tapi saya yakin Maksud ni orang yang baik. Kalau orang jahat nampak, memang Allah tutup mata dia, memang tak nampak. Orang akan nampak kebaikan Maksud je. Saya nampak yang itu. Allah sentiasa tutup aib kita dan kelemahan kita. Percaya je. Dalam grup ni Kak Tina, you all percaya je. Allah akan tutup aib kita dan Allah akan tutup kelemahan kita. Bila tutup kelemahan dan keaiban kita tu, di situ kita akan ada rasa semangat untuk teruskan apa yang misi kita, nak tolong orang lain. InsyaAllah. InsyaAllah. Sebab satu lagi semalam saya dapat satu magic tau. Tempat meeting dekat bangunan lain, dekat sebelah hotel saya, registration dia dekat lagi sebelah. So bayangkan suami saya cakap, boleh tak nanti kita nak parking dekat dengan hotel. Bila kami tanya guard dekat situ, dia kata memang penuh tempat yang VIP tu kan. Sebab suami saya cakap bilik kami dekat sini. Suami cakap tu, saya cakap dengan suami saya, yang percaya je kan, be positive, no problem kan. Cakap kita present moment je, kita settle meeting kita, nanti kita cuba keluar sekali lagi, kita pergi round. Semalam kami round bandar. Selepas meeting dalam pukul 11 tu, saya pergi round bandar Penang. Balik tu, sampai je dekat itu, saya nak turunkan saya punya band, check in semua. Suami saya tanyakan, ada ke parking kat sini? Betul-betul depan tempat registration, betul-betul depan bilik kami. Saya cakap, Allah muliakan Maksud. Saya percaya Allah. Saya cakap, yang present je, tak payah nak complicated. Saya cakap kan, insyaAllah adalah rezeki kita. Lepas tu bila dia turun, dia naik balik, yang betul ada parking kat depan ni je. Saya cakap, Allahu Akbar. Insan terpilih. InsyaAllah. So saya cakap, ini magic Allah bagi rezeki. Sebab kita tak payahlah fikir-fikir benda yang tak baik. InsyaAllah saya sangat percaya Allah kan ada. Ingat tu je. Kenapa saya stay kat sini? Boleh je saya balik hari. Ada sebab kenapa saya stay. Ada sebab kenapa saya stay. Kan? So insyaAllah sama-sama kita doakan, saling mendoakan antara satu sama lain. Saya pun baru dapat berita yang ibu mertua Nini dah pulang ke rahmatullah. Bapa mertua Maksud. Bapa mertua. Bapa mertua kan. InsyaAllah bapa mertua dia seorang yang baik. InsyaAllah bapa mertuanya tenang dekat sana. Ditempatkan bersama orang yang beriman. Ya Allah, Tuhanku, ampunkanlah dosa bapa mertua Nini. Sama-sama kita, jom kita sedekahkan Al-Fatihah buat bapa mertua Nini. Coach Nini, sahabat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih semua. Terima kasih Kak Tini. Terima kasih sahabat. Allahu Akbar. Allah izinkan kita bersahabat. Allah izinkan kita bersama-sama dalam misi dakwah sihat ni. Kita punya tanggungjawab.
kita sendiri dah rasa segar bugar ni, why not kita share dengan orang lain? Ya Allah, seronoknya, bestnya Syed Herbalan ni. Pastikan Syed Herbalan ni berada di setiap dapur dekat rumah prospek kita ke, customer kita ke, saudara mara kita ke, kan? So teruskan misi dakwah sihat kita. Manalah tahu, tak lama lagi, dalam masa yang singkat ni kita akan jayakan kembara umrah kita, masya-Allah. Saya doakan semuanya, saya doakan semuanya akan tukar 3 pin 2022, dipermudahkan urusan kita journey tu ke arah kebaikan, ke jalan Allah ni. Bonus kita dapat merasa dekat dunia ni, kan? So yang baik tu datangnya daripada Allah Ta'ala, kan? Yang serba kekurangan tu daripada saya sendiri, insyaAllah, kan? So memang semua pun rindu Ustazah Haji, rindukan Ustaz Fuad, kan? Kita doakan sahaja mereka dipermudahkan urusan, kan? Saya dapat rasakan apa yang orang, tapi saya suka ayat Ustaz Fuad cakap harmoni dengan cabaran. Harmoni dengan cabaran. Kita tengok dekat ini, kan, kita mendoakan, ya Allah itu aku, kan, selamatkanlah Malaysia ni, kan, Allah angkatkan dah tak hujan dah, kan, kita minta cuaca okey, selamatkanlah dan cukup makan diorang, yang diorang dapat tinggal yang ni. Memang saya pun terkesan, tapi macam mana nak buat, kan? Allah sayang sebenarnya, Allah yang bagi ujian, kan? InsyaAllah, kan? So macam mana Kak Aida? Lagi sekali saya nampak mesej tadi, saya tak apa Kak Aida tulis tu. Assalamualaikum, Alhamdulillah. Jom sama-sama, sebab kita tahu kan Al-Fatihah adalah umur kitab kita, kan? So tak semestinya Al-Fatihah ni kita hadiahkan kepada yang arwah, kita hadiahkan kepada sahabat-sahabat kita, terutama ialah rindu bila maksud cerita, kan, Ustaz Haji, kan, dengan warga dan sahabat-sahabat kita yang lain. So, sama-sama je kita sedekahkan Al-Fatihah, semoga dipermudahkan setiap urusan sahabat-sahabat kita semua, insyaAllah. Tahniah untuk Maksud, untuk Ustaz Haji, untuk sesiapa yang ada cabaran keluarga, kan, ada yang kita dapat berita yang positif COVID tu, moga dipermudahkan. Betul. Sabar je. Saya difahamkan tim Penang semua pun dah sihat semua, ya, dah potong gelang apa semua. Alhamdulillah. So no problem. Okay. Kita doa yang baik-baik. Betul. Kak Ida pun harmonikan dengan setiap cabaran yang Allah bagi kat kita, kan? Harmonikan benda tu. InsyaAllah kita tak rasa satu bebanan. Alhamdulillah. Sangat bersyukur, kan? Kalau ikutkan Kak Ida pun ada bagi mesti, kan? Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Tanda Allah sayang kat kita, dia bagi kat kita satu cabaran. Harmonikan benda tu. So kita akan rasa tenang benda tu. Sampai satu tahap, kalau Maksud perasan, kalau Maksud buka pagi tadi, mesti Maksud nampak bulan, kan? Tenangnya bulan tu, kan? Betul, kan? Cantik sangat. Dia satunya dia kata, ya Allah, tenangkan hati sahabat-sahabat yang ada cabaran tu, setenang air laut yang kat dia tengok cantik. Itulah yang kita nak, kita tengok kat situ, kan? Macam Kak Tini katalah, kita tak boleh nak bagi apa. Dari jauh, selain daripada orang kata apa ni, doalah untuk sahabat-sahabat kita. InsyaAllah. Rasa hari ni special. Sebenarnya tiap-tiap kali kelang ngaji pun selalu pun special, kan? Kan? So, apa kata hari ni? Kita minta kakak kita, Kak Tini, bacakan doa, boleh tak? Kan? Kita bacakan doa. InsyaAllah, kan? Kita bukan apa, kita teringatkan Ustaz Haji, Ustaz Fuad, betul, sahabat-sahabat kita, adik-beradik kita yang ada cabaran COVID ni, kan? Kita minta diorang dapat semangat. So tengok geng-geng Penang semuanya dah sihat dah. So InsyaAllah macam itu yang kita nak. Jangan kita rasa down bila kita Allah bagi cabaran sikit. Hari ni kita nak ajak kakak kita, Kak Tini, kita baca doa untuk semua, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Kak Tini. Ni minta maaf kalau doa-doa Kak Tini ni mungkin tak berapa nak betul, tapi insyaAllah doa Kak Tini ikhlas dan tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, ampunkanlah dosa pasangan kami, ampunkanlah dosa anak-anak kami, ya Allah, ampunkanlah dosa saudara mara kami dan muslimin muslimat serta semua yang ada dalam bumi ini, ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Kami telah menganiaya diri kami sendiri, ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ya Allah, dalam kalangan kami ada yang telah menerima musibah-Mu, ya Allah. Tenangkanlah hati mereka, tabahkanlah hati mereka agar mereka menerima segala cabaran dan dugaan-Mu dengan baik dan ikhlas, ya Allah. Sesungguhnya keikhlasan hati kami hanya untuk-Mu, ya Allah. Kami percaya hanya Engkau-lah yang dapat membantu mereka, ya Allah. Gerakkanlah hati-hati mereka dan kuatkanlah iman mereka, takwa mereka kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, bantukanlah hati-hati kami yang tidak menerima musibah ini, ya Allah. Gerakkanlah hati kami, berikanlah kami kebaikan agar kebaikan dapat kami panjangkan kepada mereka yang memerlukan, ya Allah. Jangan biarkan kami hanya memikirkan diri kami sendiri, ya Allah, sedangkan kami semua adalah yatim di dunia ini, ya Allah. Mudahkan kami untuk memberi, ya Allah. Sesungguhnya apa yang kami beri adalah hadiah yang terbaik untuk kami, ya Allah. Kami yakin apa yang kami bagi bukanlah untuk kami, ya Allah. Sebenarnya kami kembalikan kepada-Mu, ya Allah. Kerana apa yang Allah bagi kepada kami, pada apa yang Kau telah bagi kepada kami, semuanya adalah pinjaman dan sepatutnya kami berikan balik kembali kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, bantukanlah mereka yang sedang dalam duka lara memulakan hidup mereka yang baru, ya Allah. Pemudahkan urusan mereka, ya Allah. Sesungguhnya ramai yang telah menjadi lebih yatim, miskin dan piatu sekarang ini, ya Allah. Bantulah mereka, ya Allah. Pemudahkanlah urusan mereka, ya Allah. Berikanlah kebaikan berlipat kali ganda daripada apa yang telah mereka hilang, ya Allah. Sesungguhnya janganlah Kau lemahkan iman mereka, ya Allah. Tabahkanlah hati mereka, ya Allah. Kuatkanlah takwa mereka kepada-Mu, ya Allah. Sesungguhnya mereka tidak dapat mengharapkan apa pun daripada manusia ataupun tentera-tentera-Mu yang lain, melainkan dengan izin-Mu, ya Allah. Ya Allah, pemudahkanlah urusan mereka, ya Allah. Permudahkanlah juga urusan makhluk-makhluk-Mu yang lain. Hamba terkesan dengan binatang-binatang yang masih lemas, yang masih terperangkap dalam banjir, ya Allah. Ada juga insan yang baik menyelamatkan kucing-kucing. Kita hanya memikirkan harta dan rumah, sedangkan banyak makhluk lain lagi yang terkesan seperti binatang-binatang ternakan yang kita tidak tahu apa nasib mereka, ya Allah. Memudahkanlah urusan mereka untuk bangkit semula, ya Allah. Tiada apa yang dapat kami lakukan melainkan doa dan memohon kepada-Mu, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah. Kami hanya ada doa. Kami hanya ada amin. Kami hanya ada kasih sayang dalam grup kami. Untuk Kau memberikan, memakbulkan doa-doa kami. Memakbulkan amin-amin kami, ya Allah. Bantu mereka, ya Allah. Sesungguhnya hanya Engkau tempat kami memohon. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih semua. Kak Tini minta maaf, ya. Sayalah apa yang Kak Tini cakap bukan niat nak nunjuk pandai, tak ada. Kak Tini hanya insan biasa yang seorang nenek, seorang mak, insan biasa. Mengajilah sampai bila setiap patah perkataan yang korang ngajikan tu, seluruh darah, urat saraf kita bergetar. Itu maknanya kita dah bersatu dengan Al-Quran. Cuba sebaik-baiknya. Kak Tini bukan penghafaz Al-Quran pun, tapi Kak Tini cuba lebih rapat dengan Al-Quran. Kak Tini bercita-cita untuk katakan 1 juz satu hari.
kita boleh buat. Sebenarnya kita mampu urus diri kita kalau kita nak. Okay, Kati minta maaf ya. Minta maaf, banyak minta maaf Masu. Minta maaf Ustaz. Minta maaf Ustazah. Saya bukan Ustazah sebenarnya. Saya insan biasa. Minta maaf semua. Assalamualaikum. Terima kasih Masu. Ini kakak kami. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak. Kami yang sepatutnya nak cakap thank you for everything kakak kita, Kak Tini. Gitu. Terima kasih kakak korang. Sayang tanpa syarat. Kita bersahabat sampai bila-bila. InsyaAllah. Kita semua adik-beradik. Kita saling mendoakan antara satu sama lain. Saya minta maaf kalau saya ada tersalah kata ke, bergurau kan. Kadang gurau kasar, kadang tak perasan kan. Saya minta maaf sangat kan. InsyaAllah kan. Sama-sama kita menuju ke jalan Allah. Okay, sekian saja. From Penang with Love. InsyaAllah nanti kita akan jumpa pada hari Rabu nanti. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Tini. I love you more. Terima kasih Mak Su. Peluk Doakan semua. peluk. Mudahkan Allah. Dijauhkan dari musibah. Ustaz Azman tengok dekat grup WhatsApp yang Ustaz hantar gambar dekat saya nak bakar ke Aida sikit sebab kita nak bagi dia pin Millionaire Team lepas ni. Jadi kan ada beberapa gambar, Masya Allah, Tabarakallah, Alhamdulillah, saja nak share dengan Kak Aida ni kan, bagi dia ambil pin Ustaz Azman Millionaire Team tu. You all semua siapa yang World Team saja nak bakar ini. Lepas ni akan jadi Millionaire Team Ustaz Azman dengan Ustaz Amma. Tiba-tiba meremang je. Nak tengok ni meremang je. Kan Ustaz ada hantar gambar kat saya. Semalam dia hantar gambar, dia send dekat WhatsApp saya. Jadi gambar-gambar tu memang Ustaz buat pembakaran dekat saya. Saya rasa bila Kak Aida tengok gambar yang Ustaz Azman hantar dekat saya, gambar-gambar masa meeting tu, so Kak Aida pula get ready lah lepas ni. Kak Aida pula meeting. InsyaAllah. Kak Aida dah bayangkan Mak Su hantar dengan gambar betul kan. Ya Allah, Kak Aida dah bayangkan Kak Aida duduk kat tepi mana, Mak Su duduk kat mana. Ada gambar-gambar. Mak Su dah buat pembakaran semalam kan. Boleh share kat sini Ustaz. Boleh share dekat skrin ni biar bagi Kak Aida tengok. Ustaz hantar dekat saya WhatsApp dia, tak silap saya. Gambar pembakaran terbuka untuk Kak Aida dan yang lain-lain. Untuk turut serta qualified untuk jadi wakil untuk daerah masing-masing. Kita doakan lepas ni Kak Aida pun dilantik SMP. InsyaAllah Mak Su. Sangat percaya Mak Su. Yes, tu gambar Kak Aida, gambar PT Jasmani dekat situ. Tu Kak Aida duduk, Mak Su, Ustaz Man dengan Ustaz Zama. Mr. Ni masa tu lagi sado badan. Abu masa tu pun badan lagi sado. Kan? InsyaAllah.